Ataupun so catua lagi. Ada triangle. Ada alpha pula dah. Ada angle angle maksudnya ada sudut. Okay. So dalam trigo ni maksudnya kita banyak refer kepada angle lah. Biasanya angle. Angle biasa dalam tajuk ni kita banyak guna, ini kita panggil apa? Apa ni? Theta. Theta. Okay, so biasa kita guna theta lah. Contohnya sin theta, cos theta, tangent theta. Okay. So dalam tajuk ni first kali awak mesti ada pengetahuan asas tentang right angle triangle. Ini yang basic awak ada. Katakan cikgu letak sini theta. Sini ada A, sini ada B, sini ada C. Okay, so kat sini je ada 4 formula. Awak guna source tu Betul tak? Guna sin, cos, tangent ni awak guna source tu Okay. So untuk sin theta kita akan ambil apa dia punya ratio? A per B, B per C, mana? Opposite. B per C. B per C. B. Okay, so kalau cos theta? Cos A per C. A per C. Adjacent per hypotenuse. Okay, betul. Dan tangent. Okay, kita akan pakai opposite B per A. Okay, satu lagi ni kita panggil teorem lah. Teorem yang awak belajar, teorem Pythagoras lah. So ini semua yang terlibat dengan segitiga bersudut tegak. So C square equal A square plus B square. So dalam tajuk ni pun dia akan pakai lagi cerita ni. Yang mana nanti teorem ni kita ada triple dia. Triple tu maksudnya kalau awak hafal lebih senang lah. Contohnya kalau 3, 4 dengan partner dia. Kalau sini 3, sini 4, sini 5. Dia kalau 3, 4, 5. Kalau 6, 8 dengan 10. Maksud ada lagi lah beberapa, ada banyak juga kalau boleh hafal ataupun familiar kan dengan number-number ni. Okay, ada banyak lagi lah. Kalau tak nak, awak kena kira lah, kena kira guna rumus. Sama je, kira ke ataupun hafal sama je. So kita galakkan kira lah. Okay, tapi yang simple-simple tu kalau boleh awak familiar dengan number ni. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ada banyak lagi cikgu kata tadi. Okay, so itu pengenalan dia. Alhamdulillah. Okay, dapat salin Sikit. Okay, so kita masuk 6.1 positive and negative angle. Okay. So kalau awak biasa tengok orang tawaf Kaabah, dia keliling Kaabah tu melawan arah jam atau ikut arah jam? Dia clockwise ke? Ikut clockwise. Betul? Biasa tengok tak? Tapi biasa pergi besar kan? Maksudnya ni Kaabah. Dia akan pusing macam ni ke? Dia pusing macam ni? Dia clockwise. Clockwise? Ikut arah jam? Ini sama. Siapa yang biasa tengok TV 114 tu masa azan tu, kan dia ada tunjuk orang tawaf. Anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. Lawan jam. Okay, dia akan anti-clockwise maksudnya kita tengok orang tawaf Kaabah anti-clockwise. Lagi ada banyak juga yang anti-clockwise. Contohnya apa namanya, bumi kita berputar keliling matahari. Oh, bumi lagi besar. Ni bumi. Okay, dia pusing ikut arah jam ke, lawan arah jam ke, macam mana? Bumi berputar mengikut arah jam. Okay, lawan. Okay, masih lawan arah jam Okay, sekejap. Tak boleh padam pula.
Okay, so senang cerita kalau lawan arah jam tu benda tu bernilai positif lah. Dalam cerita kita ni sama lah Walaupun kita nampak clockwise, macam jam tu berpusing, jarum minit atau saat tu berpusing, itu bukan positif. Maksudnya kalau putaran dia positif, dia mesti berpusing anti-clockwise. Contoh kalau awak nak bancuh air pun, awak ada sudu nak bancuh air dalam cawan, kita galakkan lawan arah jam. Ikut putaran bumi. Okay. Samalah kalau main pusing-pusing masa kecil-kecil tu kan awak suka pegang tangan ramai-ramai, pusing. Yang tu pun sepatutnya kena berpusing melawan arah jam. Okay, so senang cerita yang ini akan jadi negatif, anti-clockwise akan jadi positif. Okay. So awak pertama awak mesti mengenal inilah dia akan divide to 4, kita panggil 4 quarter ni. Salah pula. Apalah teruk sangat. Okay. Yang ni kita panggil kuadran. Okay, ada 4 sukuan. Kalau perasan sukuan ni pun kita tulis dia starting dia 1 kat sini, first. Second dia dia lawan arah jam, anti-clockwise. Kita tulis dia melawan arah jam. So pada paksi X yang first ni awak tahu dia mesti starting 0 degree. Sampai ke atas ni 90 degree. Pergi ke kiri ni 270. Bawah 3. Saya salah je. Kejap. 180. 270. Okay, so bermaksud dekat kuadran yang pertama, sudut yang boleh ada kat sini contohnya sudut berapa? Apa contoh sudut yang boleh ada kat sini? Boleh tak 110? 110, boleh tak? Tak boleh teacher. Tak boleh. Tak boleh. Yang boleh less than 90 contohnya 85 degree. Okey, yang boleh berada kat sukuan kedua sampai antara 90 to 180. So ambil lah 115 contohnya. Kat sini mungkin boleh 181 pun boleh. Sebabnya dia dah lebih pada 180. Okey, sini bolehlah 290. Okey, so 360 tu 360 tu akan duduk balik pada 0 Okey, itu dari segi sudut. Sukuan dia kita start dengan contohnya kat sini dia kata kat kita. Okey. Okey, determine the position. Ada kelas. Okay, so determine the position then show in Cartesian plane. Okay, so awak ada 250 degree. 250 degree, so awak biasanya kita akan draw je dia punya ni axis ni, X dengan Y. Okay, so letak pembaris dekat mana? Kuadran pertama, kedua, 3 atau 4? Ketiga. Keempat. Okay. Ketiga. Kuadran 3, 4. 3 teacher. Empat yang ber-70 teacher. 4 ke ada. 3 lah kan? 3 sebabnya dia less than 270. So tak boleh lah pergi ke 4. So awak punya gambar mesti sampai kat kuadran yang ketiga lah. So kat sini. Sudut kita akan start daripada mana? Daripada 0
Okay, dia positif kat sini. Positif 250. Positif biasa kita tak tulis lah positif Okay, so sudutnya start daripada 0 degree sampailah sukuan yang ketiga tadi jadi 250 degree. Okay, tu saja. Itu kalau dikata determine, so awak kata quadrant 3. Then dia kata show in Cartesian plane, awak pun draw lah. Draw ni biasa kita sketch je, sketch. Okay. Okay, question 2. Dia nak 500 degree. 500 maksudnya dah melebihi pada satu pusingan. Okay, kalau kita tak boleh imagine, kita biasa sebelum kita determine tu kita sketch dulu. Kat mana agak-agaknya 500 ni. So dia positif. Awak start pada 0. Pusing sekali dah jadi berapa ni? Ni dah jadi 360 kan? Okay, ni satu pusingan lengkap ni 360 Okay, lepas tu nak tambah lagi berapa? So susah nak kira, kita tolak kat sini. 500 minus 360. 120, 140. 40 kan? Okay, so bermaksud tambah lagi 140. 140 tu maksudnya sampai sukuan yang kedua, quadrant 2. Okay, so sudut kita kat sini lah. Okay, so sudut kat sini. So jawapan kita ialah quadrant 2. Okay. So nilai Kalau nak lukis tu memang kena guna protector ke main like just teka kat mana je? Kalau lukis maksudnya agak-agak je. Sebab kalau nak ukur memang tak boleh lah. Kita tak ada sampai tahap ukur-ukur pakai jangka sudut. Biasa awak tak pakailah protector ke compasses ke. Baik teacher, thank you. Okay. So actually kalau kita tengok ni lah dia punya sudut. Cuma kita kena rotate dia satu round dulu. Lepas tu baru tambah lagi 140. So kat sini nilai dia 500 degree. Okay, tu yang positif. Yang positif juga dia boleh bagi dalam bentuk pi. Contoh dia kata 19/6 pi kat sini. Sebab awak punya sudut kan kadang-kadang ada dalam radian. Okay, so kalaulah memang ada pi kat situ, lebih mudah lah. Kalau hanya ada perkataan radian, susah sikit. Tapi kalau ada pi, senang je kita gantikan pi ni dengan 180. So kita convert dulu sebab awak mana boleh nak imagine pi ni. So awak convertkan pi ni jadi 180. So bila awak darab dapat berapa? 570. Okay, oops. So dapat 570 bermaksud 19/6 pi ialah 570 lah, 70 degree. Dalam degree dia 570 tapi dalam radian dia 19/6 pi. Okay, so still kat kuadran yang keberapa agak-agaknya? Kalau tak dapat biasanya kita akan 500 minus dulu 360. Nak tahu berapa? 570 sorry. $570 minus 360 berapa? 210. 210. Okay, so macam mana? Pusing sekali. Third quadrant. Quadrant 3. 3 Okay, tambah lagi 210. Mesti lebih sikit sini. Okay, so jawapan awak quadrant 3. Okay, ini adalah 570. Okay, tu question 3. Question 4 kita ambil negatif. Contoh kita ambil negatif 341.3 degree.
Okay, senang je. Kita starting dia mesti daripada x-axis yang 0 tadi tu. Okay, so awak buat je quadrant tadi. Kemudian starting mesti daripada sini. Sama ada nak naik atas ke nak turun bawah. So untuk case ni kita akan turun bawah lah sebab dia clockwise. Okay, sorry. So pusing satu round. Sampai mana ni? Sampai mana? Nak pusing? Check fourth quadrant. Sebab sekarang ni masih lagi 1, ni masih lagi 2, ni masih lagi 3, ni masih lagi 4. Okay, so awak sebut kuadran yang keberapa? 4. First quadrant lah. Okay, so sini 180, 270 lebih sikit. Okay, so dekat first quadrant. Oh, negatif. Dia stop kat sini sebab kita rotate kan. Kita rotate ni apa kita kata? Clockwise. Negatif, so clockwise. Anak panah dia akan pusing macam ni, dia akan stop kat sini. Okay, dengan nilai negatif 341.3. Okay, so ambil lagi satu. Negatif 1/6 pi. Okay, cuba awak draft dulu dapat kat kuadran yang keberapa? Negatif 570. Okay, so awak convert dulu. Oops. Okay, so kalau kita tak dapat imagine, biasa kita convert dulu, jadilah negatif. Jadi berapa ni? $570 kot. 500. Ni. Betul ke? Betul. Okay, betul lah. Okay, so negatif 570 degree. So starting point dia masih lagi dekat first ni. Kat sini. So awak tahu pusing sekali 360. So kena tambah lagi. Tambah lagi 110 So tambah lagi 110. Maksudnya ni 90, 110 lebih kurang kat sini. Okay, so stop dan tarik garis. Okay, bermaksud kuadran yang keberapa ni? Quadrant 3. Ke macam salah kejap Betul ke 570? Negatif. Negatif 570. Negatif, teacher. Ni rasa bukan 110 ni, 210 kan? Patutlah salah. Okay, salah. Sekejap. Okay, so sepatutnya sambung lagi 210 ni 180, 210. Okay, stop kat situ. Okay, so jawapan kita quadrant 2. Quadrant 2. Okay. Masa awak kira ni, awak kena kira 570 tu positif Tak bolehlah kira negatif. Nanti dapat lagi banyak ni, dapat negatif 800, 900 pula tahu. Okay, so dapatlah negatif 570 tu pada quadrant 2. Okay, sampai situ boleh tak? Boleh je. Okay, boleh Okay, kejap. Okay, satu lagi yang tak ada pi Contohnya dia bagi okay, kat sini tak ada pi. Dia ada radian je. So awak tak boleh lah times 100. So awak kena ingat balik macam mana nak convert radian to pi. Radian to degree.
Times Dalam 180 divide pi kan? Okay. Betul lah. Okay, ni radian. So awak kena dia ada yang ni ataupun yang ini. Salah satu kita kena pilih. So disebabkan radian adalah pi, so pi kena kat bawah. Pi kat bawah sebab kita nak cancelkan radian, perkataan radian ni. Okay, so awak pun darablah kat kalkulator dapat berapa degree. Dapat Okay, masa ni pi ni awak jangan, pi ni jangan tekan 180 pula. Pi ni masa tekan kalkulator 3142. 186.19. Ni. Okay. Okay, kalkulator awak juga selain pada ni, kejap cikgu kena tunjuk terus. Darab 180 per 3.142. Okay, dia boleh bagi macam ni. Ini biasa kita akan ambil 2 tempat perpuluhan. Dalam masa yang sama, awak mesti tahu juga dia boleh tukar degree minit Maksudnya ni degree saja, yang O bulat kecil ni kita panggil degree. Kita boleh juga tukar kepada, nampak ada, bila awak tekan yang button yang ada banyak bulat-bulat koma-koma tu, kat kalkulator awak pun ada. Dia akan keluar 186 degree. Okay, 11 tu kita panggil dia 11 minit. Okay, pasal awak ada nampak ada 13.70. Okay, so tengok sini lah, maksudnya kat sini ni awak dah belajar juga dulu Untuk make sure awak round off betul, 13 ni kena make sure dulu. 13 ni kalau dia, kenapa last kali jawapan cikgu akan cikgu tulis macam ni? Kenapa sebab cikgu? 13 tak lebih 30. Memang satu yang betul. Yang betul ialah yang ni. Atas. Okay, sebab kita mesti tengok yang ni, 13 dia less than 30. Less ni bukan less and equal. Less. Kalau dia 30, kat sini number ni 30 point apa, 30.00, awak kena letak 12. Okay, pembundaran dia berdasarkan 1 jam 60 minit. 1 minit 60 saat, macam itulah. Sebab ni kita panggil ni yang koma 1 ni minit. Actually yang next ni adalah koma 2. Koma 2 ni maksudnya saat, second. So second pun kita based on 60. So kalau dia less half, maksudnya kita kena round off. So untuk kes ni 13 kita bagi jawapan macam ni. Sebab nanti dalam buku awak tengok ada juga soalan yang melibatkan minit, degree minit Okay, so ni kita tak nak lah jawapan ni. So salah satulah. So gambar awak berada pada sukuan yang ke? Yang senang ni lah one. Yang ketiga. Okay, dan dia anti-clockwise. So 1, 6. Quadrant 3. Okay, tu hanya baru pengenalan kepada lukisan lukisan. Sebabnya memang kena tahu kuadran yang keberapa sebab nanti banyak kali kita nak pakai Okay, dapat tak? According to contract lah. Chef. Ya. Kat Dapat. macam ni. Apa tu? Kontrak. Siapa tu? Kakak dia. Oh, dia ada kontrak apa tadi dapat. Okay. So selain pada tu, kita nak kenalkan juga tentang base angle. Sebelum masuk detail lagi, okay, awak kena tahu base angle. Base dia. Base angle. Sudut asas dia. Sudut asas dia mestilah kita kata apa ni? Apa dia? Tirus. Sudut tirus apa kita panggil? Acute angle. Acute. Sebab cute sangat. Acute angle. Tak sangat. Okay, acute ni tirus lah. Tirus. Maksudnya less than 90 degree. Okay, so dalam awak ada 4 kuadran. Contoh kuadran pertama tadi, semua ni acute angle ke tak? Contoh. Kan. Yang ni acute lah.
Tu ya. Semua sukuan pertama adalah acute angle. Tapi bila sampai kat sukuan kedua, okey, dia sebenarnya dah jadi, sudut dia dah jadi besar. Dah jadi, kita panggil apa? Bukan reflect. Apa dia? Obtuse. Obtuse kan? So bila kita nak acute angle dia, kita senang cerita kita mesti refer sudut yang macam ni. Sudut dia mesti pada x-axis. X-axis. Semua mesti dekat x-axis baru kita kata dia acute angle. So bila sampai kat third quadrant, masih kat sini. Awak tak boleh ambil yang kat sini. Kena ambil yang x-axis. Okay, dan yang sampai kat kuadran yang keempat, kita ambil kat sini. So ni kita panggil dia butterfly. Macam butterfly lah. So awak nak ingat, awak ingat macam butterfly. So contohnya kalaulah kita kata kalau 120 degree, actually dia punya apa kita panggil, base angle dia ialah berapa? Maksudnya kalau kita buat draft lukisan mesti sampai sini 120. So mana base angle dia tadi? Yang ini. Base angle dia mesti yang kat x-axis. So berapa dia punya base angle? 60. 60 degree. Maksudnya orang mesti tahu yang dia punya lawan tu. Kalau 120 base angle 60 degree. Okay, kalau cikgu bagi 250. Okay, awak kena imagine sikit lah gambar dia dekat mana. Pusing sampai sini. Okay, sini adalah 250. Okay, 250 kita anggap sampai sini. Sampai quadrant 3. So apa base angle dia? 20. Okay, macam mana awak dapat 20? Sebab ni base angle dia. Situ. Kan, tadi kita dah tengok yang butterfly tadi tu, sini adalah base angle dia. Okay. So kalau kat sini kita kena guna CFA 250 minus 180. Betul tak? Sebab kita tak nak yang putih yang atas tu, yang hitam tu. Yang ni tak nak. Kita nak yang ni je. Yang cikgu colour. Yang butterfly ke teacher? Yang ikut refer butterfly ni. Okay. Kalau quadrant 3 dia mesti butterfly dia punya angle kat sini. So 70 lah butterfly dia. Okay, so berapa kat sini? 70. Okay, base angle dia 70. So awak dapat base angle ni mesti less than 90 degree. Okay, contoh lain dia, kejap. Kalau cikgu bagi 3110, awak tahu dia dekat fourth quadrant. Okay, ni adalah 3110 degree. So berapa dia punya 50. Ni acute angle dia. 50. So macam mana nak kira? Kita akan kira 360 minus 210. Maksudnya pengiraan dia tak sama lah. Ada yang minus 180, ada yang 360 minus 3110, 310. So dapat berapa ni? 50 degree. Okay, so awak kena tahu kalau kuadran pertama tak payah kira langsung lah sebab dia memang acute angle. Tapi kalau kuadran kedua tadi kita dapat 60 ni daripada CFA 180 minus apa CFA tu. Apa number degree yang ada kat situ. So sebab tu dapat 60. Kalau kuadran yang ketiga kita kena ambil degree yang besar tadi tu minus 180. Kalau kuadran yang keempat kita kena buat 360 minus alpha pula. Minus theta tadi Okay, boleh tak untuk base angle? Boleh base share. angle kita akan pakai banyak kali nanti Okay. Settle yang tu. Sekejap. Kalau laju sangat beritahu Okay, habis 6.1 kita masuk terus 6.2. 6.1 pengenalan je 6.2 dia ialah petang-petang tu saya ada buruk sikit trigonometric ratio of any
angle. Okay, so ratio maksudnya macam yang kita buat pengenalan tadi ada soh cah toa, cuma kat sini dia ada tambahan lagi sikit. Okay, so awak dah tahu ada sin, ada cos, ada tangent. Ini yang basic awak belajar masa lower form. So naik ke admaths kita ada 3 lagi. Cosecant, secant dan cotangent. Okay. Yang cosec ni perkataan dia punya ringkas je lah, cosecant secant dan cotangent. So kalau sin tadi, ni semua kita ambil theta kat sini. Okay, so bila sampai cosecant awak tengok kalkulator awak memang tak ada pun perkataan cosecantnya, ada sin, cos, tangent. So macam mana nak kita nak pakai cosecant dalam kalkulator? So kita kena convertkan dia jadi cosecant. Awak nampak, oh, awak BI pakai C lah cosecant. Okay, nampak huruf C, awak kena ambil 1/S. Terbalik kalau C 1/S. Nanti bila S 1/C. Okay, so C dengan S ni apa? Ni adalah sin, C ni adalah cos. Okay, sebab senang nak hafal, kalau cosecant kita akan 1/sin theta. Kalau secant 1/cos theta. Dan kalau cotangent tak ada masalah sebab memang ada perkataan tangent. So 1/tangent theta. Okay, yang lagi 3 ni boleh tak hafal? Ni kena hafal Maksudnya cosecant 1/sin, secant 1/cos, cotangent 1/tangent. Okay, boleh kan tu? Boleh teacher. Okay, dalam masa yang sama awak mesti tahu ada 2 konsep lagi, tangent tangent theta. Actually tangent adalah sin over cos. Ini trik dia biasa trik yang dia akan buat dalam soalan. Selain pada tu cotangent theta adalah terbalik cos per sin. Okay, yang ni formula ni semua tak diberi, awak kena hafal. Sebab dia ringkas ringkas. Okay, kejap. Okay, so tengok soalan. Okay, contoh dia bagi right angle triangle. Biasa kalau soalan ni dia suka main dengan right angle triangle lah. Sebab dalam topik ni actually ada graph, ada triangle, ada solution of equation. Dia ada beberapa konsep dalam cerita ni. So bila awak nampak yang pakai cosecant, secant, cotangent semua ni biasanya dia refer to triangle. Dan triangle dia bukan macam tajuk solution triangle tu, dia mesti right angle triangle lah. Sebab bila nak guna sin, cos, tangent dia hanya valid untuk right angle triangle sahaja. Okay, so cosecant tadi kalau dia kata cari cosecant theta, theta dia letak kat sini. So first kali awak nampak ada satu sisi yang kosong ni. Yang ni kena guna teorem, kena cari. Macam mana nak cari? Guna teorem. Awak kalau dah hafal, senang. 10. 8 terus 10. Letak completekan dia dulu, then awak pun tahu cosecant ialah 1/sin. 1/sin theta, okay. So 1/, awak pun bacalah sin tadi formulanya soh. Opposite. 10/8 kan. Opposite berapa? Opposite 6 Opposite 6. 6/10. 10. Okay, so bila awak simplify jadi 10/6. 10/6. Okay, kalau nak simplify lagi dia akan jadi 5/3. Betul? 5/3.
Betul. Ataupun kalau textbook awak yang sekarang dia bagi juga dalam point. Biasa kita tak galakkan point. Kalau point dia jadi 1.667. 6, 7. Kena 4 significant figure. Okay. Okay. So tak ada masalah lah untuk kira dia sebab kita just refer formula sin cos tangent juga. Okay, question B. Okay, Teacher, cuba. soalan ni kan masa SPM nanti dia tanya kos macam ni. Ada juga tapi cuma dia lebih suka letak unknown lah. Nanti dia letak huruf K macam tu. Okay. Okay, nanti dia akan bagi sikit. Kalau macam ni senang sangat kan? Direct sangat. Ini lebih kepada konsep dia lah. Maksudnya kalau awak tahu pakai konsep ni awak boleh jawab yang ada unknown K tadi. Okay, cotangent theta. So kita tahu tadi cotangent ialah 1 over cos tangent. 1 over Apa? 1 over tangent. Betul. Okay, so 1 over tangent. So awak baca tangent dengan formula. Tadi kita Tangent 6 over 8. Okay, baca dengan sifir yang awak hafal tu lah. Yang ni saw, yang ni toa. Okay, tengok 8 segitiga. over 6. Okay, berapa tadi? 6. Opposite 6, 8 kan? Yes. Okay. So awak naik atas jadi 8 over 6. Calculator awak boleh simplify 4 over 3. ataupun nak bagi point 1.3. 1.333. Okay. Itu yang melibatkan segitiga dengan number. Okay, tengok segitiga yang tak ada number. Okay, Macam mana tu teacher? okay, sekejap. Okay, contohnya dia bagi kat sini. Okay, dia tak bagi segitiga tapi dia bagi tahu kat sini. Sin alpha equal K. Itu je, sin alpha equal K. So dia minta awak cari cosecant alpha. Alpha tu sudut juga lah, theta, alpha, beta, lambda dia boleh pakai. Okay, so cosecant alpha. First kali awak kalau dah tak ada segitiga, awak mesti wujudkan segitiga tu dulu. So kalau tidak awak tak dapat kira nanti. So awak kena reka satu segitiga bersudut tegak, tak kira lah macam mana asalkan dia right angle. Awak letak satu tempat yang dinamakan alpha. Kemudian awak tengok apa formula soh tadi. Sin tadi kan kita kata soh kan. Over H. Okay, so bacaan alpha mesti soh sini opposite K. K over 1. Kita tak nampak tapi dia ada K over 1. So hypotenuse 1. So awak automatic guna teorem untuk cari yang balance ni. Okay, macam mana nak cari? Dia mesti dalam in term of K lah. Sebab kita pun tak, kita tahu dia sini nak dapat mesti punca kuasa kan. Okay, so apa? Hypotenuse 1 square 1 square minus K square. K square. Tapi biasa 1 square tu tulis tak square dia? Tak. Tak tulis kan? Satu je. Kalau 1 square masih dapat 1. So kita just tulis 1 je. 1 kuasa 2 1. So tak payahlah tulis 1 kuasa 2. Side ni dia punya length dia adalah 1 minus K square. Okay, so kita dah boleh refer dia 1 over sin alpha. Alpha. Okay. Dia pakai alpha. Dan tengok segitiga tu 1 over untuk 1 kes ni over K per 1. Tak payah tengok pun tak apa. Terus ambil yang diberi tu. Okay, 1 over K. Ni jawapan dia. Betul? Betul. Okay, so soalan A direct. Soalan SPM lebih kurang macam ni lah. Kalau soalan dulu-dulu yang terkini awaklah orangnya untuk dapatkan set yang baru tu. Format baru tu awaklah ya. Maksudnya dia akan bercampur sikit lah soalan-soalan ni. Okay, secant theta. Awak tahu dia adalah 1 over cos
Bukan theta, alpha. Cos alpha. Okay, disebabkan cos dia tak diberi. Macam tadi given sin alpha. Okay, cos tak ada. So awak kena baca daripada triangle tu. 1 over, baca dengan si fecah. Adjacent. Over. Adjacent yang mana? Yang ada square root tu kan? Adjacent yang square root tu. Square root 1 minus k square. Over lagi dengan hypotenuse. Okay, 1. 1. So senang cerita 1 ni sebenarnya tak ditulis kan? So jawapan akhir kita Macam tu je kan? 1 over square root 1 minus k square. Sebab over 1 tu tak effect kan? Yang over 1 ni tak effect kan kita punya ratio tadi. Okay, macam itulah dia punya permainan dia. Sama ada unknown ataupun ada segitiga yang complete. Okay. Boleh ke setakat tu? InsyaAllah boleh teacher. Okay, sekejap. Okay, selain pada dalam satu segitiga ni. Okay, kejap. Kita ada panggil dia kat sini complementary. Complementary. Boleh bubuk sangat tulisan ni tau. Okay, so complementary angle. Okay, bahasa Melayu dia kita panggil ni lah. Kita panggil sudut pelengkap. Okay, apa yang menjadi pelengkap hidup awak? Wait. Ui, soalan teacher terkejut. Makanan. Apa dia awak? Udara. Udara, wow, orang sains. Makanan teacher. Makanan. Lagi? Pelengkap hidup. Kau tak ada, tak lengkap lah hidup. Macam tu lah. Tak ada teacher lah. Wow. Pick up line. Okay, tak ada yang jawab ibu bapa? Mak Ibu bapa teacher. Ibu bapa betul. Kamal pun benda semua. Awet tak ada? Kamal ada awet. Oh, ada ya Kamal. Bukan dia baca doa ke? Okay. Astagfirullah, kau memfitnah lah Mak. Okay, so pelengkap. Maksudnya kalau kata tadi dalam satu segitiga kita, yang 90 degree ni macam kita dah tak pandang lah. Kita tengok sini ada 60 degree. Apa complementary angle dia? Yang melengkapkan segitiga ni, sinilah ni. Yang kat sini, yang atas ni. So yang atas ni kita panggil dia complementary. Ni kita panggil dia complement. So berapa complement dia? 30. Kita pun tahu 30. So cerita dia, kalau awak tengok dekat first quadrant, awak check guna kalkulator awak, sin 90 degree, dia akan sama dengan sama tak dengan sin 30 degree? Tak sama. Tak sama Tak. bukan sin, cos ke? Dia tipu saya je. Tak sama. Okay, bermaksud dia bukan sin, dia adalah cos. Ini kita tukar ni jadi cos. Kalau cos sama tak? Sekejap. Kalau kau sama tu. teacher. Kena Sama kan? Dia macam berlawan ni. Kalau sin, dia akan sama dengan cos. Okay, samalah kalau awak ambil sini cos 60, dia akan sin 30. Okay, lepas tu kalau awak ambil okay, yang ni kita baca dia sebagai contohnya kalau cikgu ambil sini sin 90. Kat sini kita kata cos. Okay, yang ini cara terbitkan rumus dia kita kata yang ini kalau kita panggil dia alpha. Ni kita panggil dia alpha. So dia adalah 90 degree minus alpha.
Sebab tu nanti bila awak tengok rumus, dia akan bagi sin alpha equal cos bracket 90 degree minus alpha. Okay, boleh faham tak maksud rumus ni? Sekejap. Sebab kalau sin 90 dapat cos 30. 30 tu datang daripada mana? 30 tu datang daripada 90 tolak 60. So dia mewakilkan 60 tu dengan alpha. Alpha apa ini? Bukan alpha, theta. Mengikau betul. Okay, sin theta. Theta tu 60 degree. So 90 minus 60. So yang ni kalau awak letak 60, awak akan dapatlah 30. Okay, so nanti awak tengok rumus semua dia akan pakai 90 minus macam tu. Okay, ni baru satu. So, Teacher, ya? boleh tak repeat yang sin 60 equals to cos 90 tolak theta tu? Okay, kejap. Okay, cuba awak tengok nombor 90 dengan 30 tu apa hubungan dia tadi? Sekejap. Ya Allah, benda lah pula yang keluar ni. Sekejap. Keluar berita pula. Macam mana nak tutup ni? Okay. Okay, tadi kita ambil sin. Masa kita nak terbitkan rumus tu, kita ambil sin 90 equal cos. Okay, sebenarnya awak dapat 30 tadi tu berdasarkan 90 tolak 60. Itu yang awak dapat cos 30. Betul tak? Yang awak dapat kat segitiga 30. Betul. Sebenarnya 30 ni awak datangnya daripada 90 tolak 60. Sebab 90 ni macam kita dah tak pandang. So kita tahu balance dia segitiga ni 180 tolak 90 ada lagi 90. So 90 tolak 60 30. Okey, dia masih mengaitkan 60 ni dengan 60 dalam kat sebelah kiri dengan kanan ya. So kalau kita convertkan 60 tu jadi sudut secara general, so 90 ni tak berubah. Tapi sudut tu berubah. Maksudnya 60 tu kita gantikan dengan alpha dengan Sikit. okey. Okay, so kat sini kita dapat satu rumus lah. Ni ada satu. Kalau tengok textbook tu dia ada sampai 6 lah kan. Ada 6. Kita boleh buktikan lah. Contoh awak rajin nanti awak tekan calculator. Contoh nanti awak juga akan dapat kalau cos terbalik tadi cos lah. Cos theta sin 90 minus theta. Ni yang kedua. Yang ketiga nanti awak akan dapat kalau tangent theta dia akan berlawan kalau tangent dengan cotangent. Okey, ni kita tak buatlah pembuktian satu persatu tapi awak boleh try balik nanti awak kira kalau tangent 60 sama tak dengan cotangent 30. Macam tu. Okey, yang seterusnya terbaliklah cotangent pula. Kalau di cotangent dia akan sama dengan tangent. Okey, tadi cikgu kata ada 6. Lepas tu ada secant dan cosecant. Kalau secant theta dia akan sama dengan cosecant. Habislah teacher, habislah. Kenapa? Habis dakwah ke apa? Dia sebenarnya tak hafal sangat pun ni. Maksudnya senang cerita dia berlawan je. Kalau sini, kalau cos kat sini sin. Kalau tangent, cotangent. Cotangent, tangent. Awak tengok je dia lawan kan? 90 nak tolak theta tu sama lah dengan teacher kan semua. Yang tolak theta tu semua sama je. Sebab kita refer segitiga semua 90 je balance dia. Tak adalah 180 ke tak ada. Boleh? Okay, boleh. Boleh teacher. Okay, sebab apa nanti soalan dia boleh bagi dalam bentuk degree. Contohnya dia kata kat sini dia bagi kalau sin 25 tapi soalan ni susah sikit dah bagi sebab kalau dibagi macam ni sebenarnya awak boleh tekan calculator 4695. Kejap. Lepas tu
Dia bagi pula cos 28 degree 0.8829. Tapi soalan dia cari cos 62 degree. Sebenarnya ambil je lah kalkulator, tekan je lah kan cos 62. Tapi dia tak benarkan lah untuk kes ni. Bila ada given bermaksud awak tak dibenarkan lah tekan kalkulator direct tanpa guna. Maksudnya awak tak guna apa yang dia bagi ni, awak terus ambil kalkulator, tak boleh. Guna Okay. formula teacher. So awak tengok apa kaitan 62 dengan 28. Ada kaitan kan? Dia Ada compare 90. angle. Okay, so awak pun tahu tadi kalau cos 62 Equal dia to berlawan dengan sin 20. Ataupun kalau awak rasa tak faham lagi, awak boleh tulis dulu permulaan dia. 90 minus 62. So bila awak check kalkulator pun memang betul lah cos 62 memang dapat 4695. Maksudnya memang boleh kira guna kalkulator lah. Cuma kita tak benarkan kalau awak tak tunjuk kaedah ni. Awak tak tunjuk perkataan yang sama dengan sin. Tak tunjuk perkataan ni Kalau tak tunjuk yang ni maksudnya awak guna kalkulator. Mesti awak tulis dia equal to sin 28. Okay, tu yang pertama. Okay, cosecant 62. dapat sec So awak pun tulis 28. ni cosecant 62 dia bersamaan dengan apa? Secant second 20. 90 28. Okay, ni statement pertama ni dah betul. Lepas tu secant ni mana ada, tak diberi pun secant. So awak kena tahu secant adalah 1 over cos. Okay. Okay, barulah gantikan nilai 1 over 0.829. Okay, barulah ambil kalkulator dan kira kat situ kes ni. Okay, so dapat berapa? Satu, tiga, Betul tak? Sama Betul. Okay, dan ada satu yang mungkin awak tengok tapi awak tak tahu nak buat nanti. Dia bagi tangent. Tangent 28. Okay, direct tangent 28. Okay, untuk case tangent ni kena ingat yang special case tadi yang cikgu ada star 2 tu. Sebab bila tangent 28, kalau awak rajin pergi tukar jadi cotangent 62, logik tak? Sesuai tak? Adakah awak rasa nak tukar dia? Nak tulis Tak. ni tangent Tak 28? sesuai. Macam tak sesuai sebab yang ini pun mana ada diberi, tak ada given pun. So kita tak pakai macam ni. Kita akan pakai apa? Tangent 28. Rumus lain. Sin Rumus apa? theta over cos theta. Sin over cos. So ambil je 28 ni yang samalah. Okay, kat sini gunanya sin per cos. Okay, so sebiji seperti yang diberi. Okay, so ganti je. Dapat 0.532. Okay, 0.531. 532. Kot. Jawapan dia tak pasti. Ini ke? Cuti Sama tak? try. Putus lah pula dah. Sekejap. Alamak, dengar tak? Dah lose connection ke? Boleh dengar cikgu tak? Cikgu ni. Boleh teacher. Dengar Boleh. dengar. Kerana tak ada orang ni. Okay.
So itu contoh soalan dia. Sedih ni. Okay, so sekejap. Cikgu nak suruh masuk quizzes ni. Ini ratio sekejap. Sekejap. Okay, cuba satu lagi lah untuk ini yang menggunakan kalkulator pula Kalkulator ni senang je lah. Ambil kalkulator dan tekan. Okay, kejap. Okay, kalau dia kata tekan je kalkulator, ini mungkin dia nak ajar basic untuk tekan kalkulator lah ni. Yang melibatkan sudut negatif. Okay, cuba awak tekan dapat berapa? Cuba awak kena masukkan ada degree and minute kat situ. Tekan sign, tekan bracket, negatif 215 degree 12 minute. Okay, dapat tak? Dapat 0.5 dapat teacher. Okay, sama 5764. Saya lain teacher. Lain, itulah kena try pakai kalkulator awak. Teacher, Dapat saya tukar jadi tu dulu. Jadi decimal. Macam senang sikit. Oh. Kalkulator awak kan boleh je terus ni tekan yang bulat tu 2 kali. Bulat degree minute tu. Awak type macam mana yang dia bagi soalan je kalau nak senang. Sekejap. Dapat juga teacher. Okay, dapat tak apa. Okay. Kalau ni yang melibatkan radian, Alamak. Itu point ke tu teacher? 4.14. Okay, kalkulator awak sebenarnya boleh. Kalkulator cikgu ni cikgu tak explore lagi kat mana radian dia nak ke. Kalkulator awak boleh tukar kan mode dia. Mode radian. Boleh. Boleh mode cari RAD. Okay, tapi kalau tak nampak second tadi kena tukar dulu 1 per cos. 0.84 teacher. Okay, jawapan dia sepatutnya jawapan dia negatif. Oh, tu set. Okay. Salah ingat sing. Saya tak nampak. Okay, so okay, tengok dapat tak negatif 1.846. Okay, dapat tak? Dapat cikgu. Dapat teacher. Tak dapat? Dapat kan? Okay. Tak dapat. Okay, so guna kaedah kalkulator ataupun awak nak convert dulu ke degree, lepas tu baru kira pun tak apa. Okay, sekejap tengah cari ni. Mana latihan tu? Okay, sekarang 3.43. So cikgu stop sampai sini. Sini muka surat 196 Cikgu stop dekat tulis sini lah, takut lupa ni. Sekejap sikit. Okey, sekejap. Okay, cikgu stop situ lah sebab nanti yang next tu dia ada panjang sikit. Okey, macam tak ada kerja rumah je ni. Sekejap.
Okay, awak punya homework nanti page 195. Tengok page 195. Boleh? Nombor Boleh satu teacher je. boleh. Dia ada sikit je kan? Okay, sekejap. Cikgu cari yang quizzes tak jumpa pula tu. Okay, sekejap cikgu stop recording dulu. Okay, awak nak live quizzes ke nak assign homework je? Kalau assign homework, cikgu bagi line, cikgu bagi link, awak buat ikut kesesuaian masa. Yang tu boleh juga. Mana-mana. Bagi link lah aku. Cikgu bagi link lah, tak adalah awak nak guna data